Perisai Halimunan TLDM. Pertarungan di Selat Melaka. Sasaran telah memasuki perimeter kawalan penuh armada kita yang terdiri daripada 12 buah kapal. Laporan yang diterima oleh Kapten Sterling dipaparkan pada skrin monitor. Dia memandang titik kecil itu dengan pandangan yang dingin dan tajam. Hanya sebuah frigat seberat kurang daripada 5.000 tan, katanya. Berbanding dengan kita, sebuah armada 12 kapal termasuk salah sebuah kapal pembinasa pertahanan udara terhebat di dunia. Walaupun kapal itu canggih, adalah mustahil secara fisikal untuk mengatasi perbezaan kekuatan sebesar ini. Tiada keraguan dalam suaranya. Yang ada hanyalah keyakinan matematik yang tulen sebagai seorang elit tentara laut di Raja British. Saya menghormati teknologi Malaysia, tetapi kemenangan dan kekalahan akhirnya ditentukan oleh formula angka. Mulakan latihan seperti yang dijadwalkan. Perintah yang tenang itu bergema di dalam pusat informasi tempur, PIT, yang berhawa dingin, di mana tiada siapa yang meragui kemenangan mutlak yang bakal tiba. Selamat sejahtera. Saya penganalisis ketenteraan Anda untuk saluran ini. Apa yang akan kita saksikan ini bukan sekadar keputusan sebuah latihan tentara. Ia adalah titik perubahan bersejarah dalam lipatan sejarah peperangan laut dunia. Dahulu, penguasaan lautan dipegang oleh kapal perang gergasi yang boleh melihat lebih jauh, tetapi zaman moden adalah berbeza. Hasil daripada penguasaan prinsip fizik yang dikenali sebagai pembelauan gelombang radio, telah tiba era di mana kapal gergasi boleh lenyap dari radar. Bagaimanakah perisai Halimunan ini mampu melumpuhkan lembing terkuat di dunia? Perkembangan mengejutkan yang akan saya ceritakan ini mungkin kedengaran seperti novel fiction sains yang hebat, tetapi ia adalah kesimpulan daripada simulasi yang teliti berdasarkan data terkini. Mari kita saksikan kesudahan yang amat nyata dan sukar dipercayai, yang terhasil daripada teknologi sebenar. Ini adalah kisah kebanggaan Malaysia untuk generasi akan datang. Jangan lupa untuk menyokong kami dengan melanggan saluran ini. Armada 12 kapal tentera laut di Raja British yang megah itu membelah perairan Selat Melaka yang hangat dalam formasi yang jitu. Pemandangan itu kelihatan bukan seperti sekumpulan manusia yang mempunyai emosi, tetapi lebih kepada sebuah mesin pengira gergasi yang dingin dan menjelma di permukaan laut. Jejak bui putih yang dilukis oleh skru kapal mereka membentuk corak grid saintifik di lautan luas. Secara fisikal mengepung satu-satunya sasaran mereka, sebuah kapal dari Malaysia. Tembok keluli dengan sesaran gabungan puluhan ribu, tan itu perlahan-lahan mengetatkan kepungan dari segenap arah. Namun, ancaman sebenar bukan hanya pada jisim keluli yang boleh dilihat. Pautan data, radar Samson pada kuasa maksimum. Teruskan imbasan kawasan, di dalam pit kapal pembinasa HMS Defender, laporan operator yang tidak beremosi bergema, dari radar pelbagai fungsi gergasi yang berdiri tegak menghadap langit, terpancarlah keganasan elektronik yang tidak kelihatan. Gelombang mikro yang kuat dipancarkan ke semua arah dalam kitaran beberapa milisaat yang pantas, seolah-olah menghiris ruang itu sendiri. Ia bukan sekadar pencarian, ia adalah sebuah jaring yang tidak dapat dielakkan, direka untuk mendedahkan secara paksa koordinat kelajuan dan bentuk setiap objek di dalam ruang dan memasukkannya ke dalam sistem. Pautan data taktikal yang dikongsi oleh 12 buah kapal itu membina semula seluruh kawasan maritim sebagai grid 3D dengan ketepatan beribu-ribu sentimeter. Setiap maklumat, daripada kepakan sayap burung laut yang terbang rendah di atas permukaan air hinggalah kepada serpihan besar yang hanyut di dalam laut, diproses serta-merta dan dikatalogkan sebagai titik cahaya pada monitor gergasi. Tiada ruang untuk kehendak atau emosi sasaran. Yang ada hanyalah dikotomi dingin sistem, wujud atau tidak wujud. Dalam peperangan laut moden, dikesan bermakna mati. Berbeza dengan era kapal perang gergasi dahulu, peluru berpandu anti kapal hari ini boleh menghancurkan sasaran lebih 100 km jauhnya dengan ketepatan beberapa meter. Oleh itu, penentu kemenangan bukanlah saiz meriam, tetapi perebutan maklumat. Siapa yang dapat mengesan musuh terlebih dahulu, dan siapa yang dapat mengenakan datanya terlebih dahulu. Dalam hal ini, armada yang diketuai oleh Kapten Sterling mempunyai kelebihan mutlak. Sistem pertahanan udara yang dipasang pada kapal pemerintah
sebuah kapal pembinasa Type 45, mempunyai keupayaan pengiraan yang luar biasa, mampu menjejaki beratus-ratus sasaran sekecil bola baseball yang terbang pada kelajuan Mach secara serentak. Malah hingar yang disebabkan oleh pantulan rawak dari permukaan laut ditapis serta-merta oleh superkomputer hanya menonjolkan sasaran sebenar dengan dingin. Kawasan sasaran dari grid alpha hingga echo dikawal sepenuhnya. Tiada titik buta fisikal dalam jaringan pengawasan armada kita. Kapten Sterling mengangguk perlahan mendengar laporan daripada timbalannya. Di hadapannya, pada paparan panoramik yang besar, terbentang ruang maklumat yang sempurna tanpa sebarang hingar. Baginya, latihan ini bukan lagi satu pertempuran. Apa yang berlaku apabila Anda melagakan angka 12 dengan angka 1? Ini bukan lagi soal taktik, tetapi masalah pembuktian aritmetik mudah yang boleh diselesaikan oleh seorang pelajar sekolah rendah. Data membuktikan bahwa frigat Malaysia, KD Maharaja Lela, adalah sebuah kapal yang cemerlang. Tetapi sehebat manapun krunya, mereka sudah berada di dalam simpulan jaring ini. Selagi hukum fizik yang mutlak wujud, tiada jalan bagi mereka untuk melepaskan diri dari jaringan kami. Suara Kapten Sterling tidak menunjukkan keangkuhan atau kegelisahan, hanya keyakinan mutlak terhadap sistem yang dikendalikannya. Jaring halimunan yang ditenun oleh 12 buah radar itu semakin mengecil diameternya seiring dengan peredaran massa. Semakin jaringan itu mengecut, semakin tinggi kepadatan di dalamnya secara eksponen, dan ruang untuk sasaran bergerak semakin terhakis secara fisikal. Baki 12 menit untuk tiba di titik sasaran. Semua kapal alihkan sistem kawalan tembakan ke fasa akhir. Bersedia untuk prosedur kunci sasaran peluru berpandu maya sebaik sahaja sasaran dikesan sepenuhnya. Dengan perintah Kapten Sterling, 12 buah kapal itu serentak menunjukkan taring senyap mereka. Palka pelancar peluru berpandu yang tidak terkira banyaknya terbuka serentak, dan meriam utama mereka berputar dengan ketepatan milimeter ke arah titik masa depan yang telah dikira oleh sistem kawalan tembakan. Ia adalah persiapan untuk sebuah hukuman mati mekanikal, bertentangan sama sekali dengan kegairahan yang lahir daripada naluri pertempuran manusia. Bunyi ombak yang memukul, deruman enjin turbin, dan jaringan elektronik yang memenuhi ruang. Semua ini telah melangkaui dimensi kelebihan taktikal dan berfungsi sebagai satu persekitaran yang besar dan menindas. Sasaran tidak akan merasa takut akan ancaman yang mendatang, sebaliknya akan mengalami perasaan lemas yang mutlak, seolah-olah terperangkap dalam bilik kedap udara di mana oksigen semakin menipis. Bagi KD Maharaja Lela, tiada jalan keluar. Sebuah kapal selam boleh menyelam ke dalam laut, tetapi adalah mustahil di bawah hukum fizik bumi bagi sebuah struktur gergasi dengan panjang lebih 130 meter yang berlayar di permukaan untuk menyembunyikan diri daripada ruang maklumat yang padat ini. Jarum jam terus bergerak tanpa belas kasihan menuju waktu yang dijadwalkan. Tidak lama lagi, titik merah akan muncul di monitor pusat informasi tempur, dan ia akan segera dilenyapkan oleh serangan maya dari 12 buah kapal. Ia adalah penjelmaan keganasan angka yang kejam dan sempurna, di mana tiada ruang untuk keajaiban atau nasib baik. Mari kita undurkan masa sedikit. Radar Samson yang menjadi kebanggaan Kapten Sterling sememangnya mempunyai prestasi bertaraf dunia. Mana-mana kapal perang konvensional akan dikesan sebaik sahaja ia muncul di ufuk. Namun, jurutera pertahanan Malaysia telah memberikan jawaban kepada masalah ini bukan dengan pendekatan kasar, seperti mengeluarkan isyarat radio pengacau yang lebih kuat daripada output radar musuh, tetapi dengan pendekatan yang sangat senyap dan teliti, menjadikan hukum fizik sebagai sekutu mereka dan melarutkan kewujudan kapal itu ke dalam lautan. Itulah reka bentuk halimunan luar biasa yang terjelma dalam frigat tercanggih Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, KD Maharaja Lela. Ketika ia pertama kali muncul dari limbungan kering, pakar ketenteraan dunia terpegun, terlalu licin, adalah tanggapan pertama mereka. Berbeza dengan kapal pengiring konvensional yang mendedahkan antena, piring radar, dan kren kerja di atas dek seperti landak, badan Maharaja Lela kelihatan licin seolah-olah diukir daripada seketul bilah gergasi. Mengejar sifat halimunan atau pengurangan keratan rentas radar RCS, mudah disebut tetapi sukar dilaksanakan.
Untuk merealisasikannya pada sebuah kapal gergasi yang beroperasi dalam persekitaran laut yang ganas, di badai ombak dan ditiup angin kencang, memerlukan ketekunan jurutera yang boleh dianggap luar biasa. Radar berfungsi dengan mengesan gelombang pantulan yang kembali selepas gelombang mikro yang dipancarkannya mengenai sasaran. Para jurutera Malaysia memastikan gelombang radio musuh tidak kembali ke tempat asalnya. Untuk tujuan ini, mereka bentuk dinding luar badan kapal dengan kecondongan yang dikira dengan teliti. Apabila gelombang radar musuh mengenainya, ia akan dipesongkan ke arah yang tidak dijangka. Tambahan pula, mereka tidak membenarkan walau sedikit pun bonjolan di atas dek. Malah peralatan tambatan seperti bollard untuk mengikat tali dan sau semuanya disimpan di dalam panel yang hanya dibuka apabila diperlukan. Dari laras meriam utama hingga ke cat badan kapal, setiap perincian direka dalam skala milimeter untuk menyerap dan menyerahkan gelombang radio. Namun, tidak kira betapa licinnya badan kapal, kapal perang mempunyai satu kelemahan yang tidak dapat disembunyikan, tiang utama. Sebagai hub komunikasi, navigasi, dan pautan data, tiang utama kapal perang selalunya dipenuhi dengan antena yang tidak terkira banyaknya untuk frekuensi yang berbeza, kelihatan seperti rangka taman permainan. Ini adalah punca utama pantulan radar yang kuat. Kalau begitu, mari kita letakkan semua antena di dalam satu tiang. Ide yang memecah kebiasaan ini telah direalisasikan dalam bentuk struktur ajaib yang menjulang di atas Maharaja Lela, menara komunikasi, bersepadu yang diberi nama keris. Struktur indah berbentuk silinder ini, yang melengkung menjadi bentuk kubah di bahagian atas, menempatkan pelbagai antena secara optimum di dalamnya dan dilitupi oleh penutup lut sinar radio. Ini berjaya mengurangkan pantulan radar dari tiang itu sendiri ke tahap yang ekstrem. Lebih-lebih lagi, keris ini bukan sekadar tiang halimunan. Ia juga merupakan aset peperangan elektronik canggih yang secara senyap memintas gelombang radio musuh, menganalisis panjang gelombangnya, dan kadang-kadang menipu mereka. Gelombang pencarian kuat yang dipancarkan oleh armada British mengenai badan kapal Maharaja Lela yang condong dan dipesongkan sia-sia ke langit atau diproses dengan teliti oleh keris. Image gergasi seberat 5.000 tan yang sepatutnya muncul di monitor Kapten Sterling telah ditukar oleh radar menjadi hingar sekecil kayu hanyut atau burung laut. Dan di dalam badan kapal yang halimunan ini, tersembunyi satu lagi keajaiban teknologi, Pusat Informasi Tempur, PID, termaju bersepadu. Manakala kapal pengiring konvensional dengan saiz yang sama memerlukan kru seramai 200 orang, Maharaja Lela beroperasi dengan hanya 90 orang. Ini dimungkinkan oleh konsol pelbagai fungsi gergasi yang disusun dalam bulatan, memecahkan tradisi bilik kapal yang malap. Paparan 360 darjah yang mengelilingi kru, menyatukan image dari kamera yang dipasang pada dinding luar kapal, pelbagai sensor, dan maklumat radar, mewujudkan ruang realiti terimbuh seolah-olah pemandangan luar dipaparkan secara langsung. Ruang ini diuruskan secara berpusat oleh sistem kawalan kapal menyeluruh dari pendorongan hingga ke pengurusan senjata, menyerupai kokpit sebuah kapal angkasa. Ketika armada 12 kapal pimpinan Kapten Sterling sedang terdesak mencari bayang-bayang gergasi yang tidak wujud di lautan di dalam KD Maharaja Lela, Kapten Ahmad Shah dan krunya sedang memerhatikan melalui monitor yang telah diproses dengan teliti, dengan jelas melihat setiap celah dalam kepungan armada British yang kelihatan mustahil ditembusi. Untuk mengatasi jangkaan musuh bukan bermakna mengalahkan mereka dengan kekuatan di medan mereka. Ia bermakna menjadikan medan yang mereka percayai sebagai sesuatu yang mutlak itu tidak bermakna sama sekali. Para elit tentara laut di Raja British yang yakin dengan kelebihan penglihatan dan keunggulan angka matematik mereka, sebenarnya hanya melemparkan jaring mereka secara naif ke dalam sebuah labirin yang dibina oleh jurutera Malaysia, sebuah labirin yang diperbuat daripada titik buta elektronik dan fisikal. Adakah Anda semua faham sekarang? Radar terkuat yang dibanggakan oleh Kapten Sterling adalah mata yang tidak dapat dikalahkan, mampu menangkap dengan sempurna apa sahaja yang wujud, tetapi jurutera Malaysia tidak cuba membutakan mata itu dengan kekerasan. Jalan yang mereka pilih adalah untuk bersatu dengan ombak alam semula, jadi, dan menipu sistem musuh
untuk mempercayai bahwa tiada apa-apa di sini. Ia bukan tentang menahan lembing yang kuat dengan perisai yang tebal, tetapi taktik untuk membuat tusukan sepenuh tenaga itu mengenai udara kosong. Daripada cuba mengubah formula kukuh 12-1 dengan kekerasan, mereka meruntuhkan persamaan itu sendiri dengan menulis semula kewujudan mereka sendiri kepada sifar. Inilah bentuk pertahanan Malaysia yang unik dan menggerunkan, yang tidak melawan kekuatan dengan kekuatan. Kadar pengecutan kawasan latihan melepasi 80%. Diameter kawasan sasaran kini kurang daripada 20 batu nautika. Laporan operator bergema di PIT HMS Defender. Kapten Sterling memandang ke bawah pada peta taktikal 3 dimensi yang dipaparkan di tengah-tengah paparan panoramik. Kepungan yang dibentuk oleh 12 buah kapalnya kini seperti sebuah sangkar ikan gergasi. Tidak ada tempat di muka bumi ini di mana sebuah kapal pengiring seberat 5.000 tan boleh bersembunyi di kawasan yang begitu sempit. Gelombang carian dari radar Samson telah menyapu permukaan laut, dan setiap gelombang pantulan dianalisis oleh superkomputer. Sekejap lagi pikirnya, dalam beberapa menit atau mungkin beberapa puluh saat, tanda sasaran merah yang menunjukkan Maharaja Lela akan menyala di tengah monitor dan amaran kunci sasaran yang kejam akan berbunyi. Dia menunggu dengan tenang, secawan kopi di tangan, untuk saat pembuktian matematiknya selesai. Namun, jawaban yang diberikan oleh sistem itu menghancurkan logik kukuhnya dari asas. Anomali dikesan. Pantulan tidak dikenali di grid delta. Tidak, bukan begitu. Suara operator radar yang berpengalaman itu buat pertama kalinya menunjukkan sedikit kegelisahan. Sasaran sedang berganda. Jumlah kini meningkat secara eksponen. Jangan cakap yang bukan-bukan. Pihak Malaysia hanya menghantar sebuah kapal Maharaja Lela. Saat Kapten Sterling menjenguk ke atas bahu operator untuk melihat monitor, matanya terpaku pada pemandangan yang tidak dapat dipercayai. Pada skrin pautan data taktikal yang sepatutnya terkawal dengan sempurna, tiba-tiba muncul beratus-ratus titik cahaya. Ia bukan hingar dari pantulan rawak di permukaan laut. Sistem itu mengenali setiap titik cahaya sebagai sasaran dengan jisim yang jelas sebuah frigat kelas Maharaja Lela dan mula memproses penjejakan. Ini adalah gangguan elektronik yang kuat dari musuh. Panjang gelombang radar armada kita telah ditiru sepenuhnya. Inilah taring sebenar menara komunikasi bersepadu. Keris yang dipasang oleh jurutera pertahanan Malaysia pada Maharaja Lela. Ia bukan sekadar memesongkan gelombang radar dari armada British. Sistem peperangan elektronik canggih di dalam keris telah serta-merta menghafal dan menganalisis gelombang musuh yang diterima, dan sambil menyembunyikan kewujudannya sendiri, ia menghantar kembali gelombang pantulan palsu yang menunjukkan kapal hantu pada masa yang tepat tanpa sebarang kesilapan. Ia bukan sekadar gangguan komunikasi. Ia adalah satu bentuk penguasaan maklumat yang sangat agresif dan canggih, yang pada dasarnya menggoda mata sistem itu sendiri dan menyebabkan halusinasi dalam mindanya. Superkomputer kebanggaan tentara laut diraja, yang tertipu oleh ratusan Maharaja Lela palsu yang begitu meyakinkan, mula menjerit di luar had kapasiti pemprosesannya. Sistem tempur otomatik sedang diaktifkan untuk memintas. Urutan kunci sasaran peluru hidup dimulakan terhadap sasaran palsu. Tukar sistem ke mode manual sekarang juga. Adakah kamu mahu menembak peluru berpandu ke arah hantu? Buat pertama kalinya, jeritan bergema di dalam page yang berhawa dingin itu. Kelebihan angka mutlak, 12-1, telah ditulis semula sepenuhnya oleh ratusan nombor khayalan yang dilepaskan oleh pihak Malaysia. Walaupun Anda mempunyai meriam yang paling kuat, Anda tidak boleh mengenai musuh yang tidak kelihatan. Malah lebih teruk, armada itu kini berada dalam keadaan huru-hara yang melampau, di mana kapal-kapal sekutu mungkin akan saling menembak sambil mengejar hantu. Pada masa itu, di tengah-tengah jaringan armada British, di dalam kawasan maritim yang hiruk-pikuk, di mana gelombang radio yang tidak kelihatan bersilang dan mencetuskan percikan api, sebuah kapal kelabu belayar dengan senyap seolah-olah meluncur. Kelemahan ketara dikesan dalam pautan data taktikal armada musuh. Mereka sedang sibuk menjejaki umpan yang dilepaskan oleh kumpulan 1 hingga 3. Di dalam kedi Maharaja Lela, pit yang canggih yang menyerupai kokpit kapal angkasa itu diselubungi oleh kesunyian yang amat berbeza dengan kekecohan di luar.
Kapten Ahmad Shah memerhatikan pergerakan armada British yang bertempiaran lari seperti anak-anak labah-labah pada paparan latihan dengan pandangan yang dingin. Tiada tanda kebanggaan di wajahnya kerana telah berjaya mengatasi perbezaan kekuatan yang besar. Hanya wajah seorang profesional yang mengesahkan bahawa program taktikal yang telah dirancang berjalan seperti yang dijadwalkan. Mereka yang terlalu bergantung pada penglihatan akan kehilangan arah apabila cahaya dirampas dari mereka. Kapten Ahmad Shah memandang ikon kapal pemerintah British, HMS Defender, yang dipaparkan pada monitor realiti terimbuhnya dan memberi arahan dengan suara yang tenang. Enjin teruskan. Ikut arus. Sasaran, titik buta mutlak di sebelah kanan kapal pemerintah musuh. Kadi Maharaja Lela, seolah-olah enggan membuat riak di permukaan air, menyusup masuk dengan senyap ke dalam perut armada British yang paling terdedah, seperti seorang ninja yang bersembunyi di dalam bayang-bayang. Tiada serangan fizikal, tidak sepucuk pun peluru ditembakkan. Tetapi di sana, wujud tekanan maut yang jelas. Sementara itu, Kapten Sterling meletakkan kedua-dua tangannya pada konsol, cuba mengawal nafasnya yang tercungap-cungap. Titik-titik cahaya pada monitor tidak lagi bermakna. Setelah kehilangan mata dewa mereka yaitu radar, mereka kini seolah-olah ditutup mata secara tiba-tiba di tengah-tengah lautan luas. Bagaimana dengan sistem pengesanan optik? Imbas sekeliling dengan sensor inframerah, mereka tidak boleh menyembunyikan jisim fizikal. Jeritan terdesak. Kapten Sterling dijawab dengan laporan yang lebih menghancurkan daripada operatornya. Pengesanan inframerah negatif. Kabus terlalu tebal. Selain itu, jejak haba sasaran telah menyamai suhu permukaan laut, mustahil untuk dikenal pasti. Sifat halimunan Maharaja Lela bukan sahaja melibatkan gelombang radio, malah haba yang dikeluarkan oleh enjinnya disejukkan dengan air laut dan direka untuk larut ke dalam suhu alam semula jadi. Tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat dirasa. Tetapi naluri mereka memberitahu mereka sebaliknya, bahwa raksasa yang tidak diketahui itu bukan berada di luar sangkar yang mereka bina, tetapi sudah berada di dalam sangkar bersama mereka. Tuan, apa sebenarnya yang sedang kita hadapi ini? Kapten Sterling tidak dapat menjawab suara bergetar timbalannya. Keyakinan matematiknya telah hancur berkecai. Apa yang tinggal hanyalah ketakutan primitif terhadap teknologi yang tidak dapat difahami. Bilah yang bernama kesunyian kini akan ditusukkan ke leher para elit tentera laut Diraja, Pusat Informasi Tempur. Pit kapal pemerintah tentera laut Diraja British, HMS Defender, kini dikuasai oleh bau peluh sejuk dan bunyi elektronik yang luar biasa. Monitor panoramik gergasi yang beberapa menit lalu dengan angkuhnya memaparkan formula mutlak 12-1, kini telah bertukar menjadi sebuah kaleidoskop yang memaparkan beratus-ratus kapal Malaysia palsu. Sistem yang mempunyai keupayaan pengiraan terhebat di dunia itu kini dalam keadaan panik sepenuhnya. Jumlah hantu melebihi 500, radar Samson melepasi had penjejakan, sistem kawalan tembakan hampir lumpuh. Buat semula, bagaimana dengan kamera optik dan sensor inframerah? Cari yang asli dengan mata kasar. Kapten Sterling menjerit sambil menghentak konsol. Topeng dinginnya sebagai seorang elit telah pecah, dan wajahnya kini menunjukkan ketakutan primitif terhadap fenomena yang tidak pernah dialami. Dalam logik peperangan lautnya, adalah mustahil bagi seketul keluli seberat 5.000 tan untuk lenyap pada jarak yang begitu dekat. Sensor inframerah masih tiada tindak balas. Jejak haba telah sebati sepenuhnya dengan suhu permukaan laut. Mustahil. Kapten Sterling mengerang. Sebuah kapal perang yang menjalankan enjin turbin gas pada kuasa penuh tidak mungkin tidak mengeluarkan haba. Mungkinkah jurutera Malaysia telah melarutkan haba egzos ke dalam laut dengan sistem penyejukan khas? Pada ketika itulah, di tengah-tengah bunyi amaran tidak beremosi yang dikeluarkan oleh peralatan elektronik canggih, satu jeritan manusia yang primitif dan menusuk kalbu memecah kesunyian tegang di PIT. Ia datang dari seorang pengawal di sayap kanan anjungan, yang telah bergelut dengan kabus tebal melalui teropongnya. Suara jeritannya yang disalurkan melalui sistem komunikasi analog itu penuh dengan ketakutan dan kekeliruan. Objek dikesan secara visual pada jarak dekat, jarak kira-kira 900 meter di dalam kabus. Ulang, kapal dikesan secara visual.
Apa katamu? Ia tidak muncul di radar atau inframerah. Kapten Sterling seolah-olah ditarik oleh satu daya, meluru keluar dari PIET dan berlari ke tingkap anjungan yang ditiup angin laut yang sejuk. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia merampas teropong dan memaksa pandangannya menembusi kabus pagi yang keputihan di permukaan laut. Seluruh badannya mula menggeletar seolah-olah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercayai. Monitor di tangannya masih menunjukkan beratus-ratus hingar. Sensor inframerah juga senyap. Dalam realiti digital yang ditunjukkan oleh sistem, lautan di sebelah kanan HMS Defender sepatutnya selamat dan kosong. Tetapi realiti fisikal di luar tingkap adalah berbeza. Memecah kesunyian pekat yang ditakuti oleh burung laut sekalipun, seekor raksasa kelabu belayar selari dengan kapalnya pada kelajuan yang sama. Kapal tercanggih tentara laut di Raja Malaysia, KD Maharaja Lela. Badan kapalnya yang unik, dengan segala bonjolan dikurangkan ke tahap ekstrim dan dicondongkan seperti bilah gergasi, memancarkan kilauan suram di dalam kabus pagi. Malah jejak alunannya diminimumkan dan pergerakannya yang meluncur seolah-olah larut ke dalam laut itu kelihatan, seolah-olah alam semula jadi lautan itu sendiri telah mengambil bentuk. Dan kemudian, pemandangan muktamad yang meragut jantung Kapten Sterling. Laras gergasi meriam utama 5 inci 62 kaliber yang terletak di haluan Maharaja Lela ditujukan tepat ke tengah-tengah anjungan HMS Defender, tempat dia berdiri, tanpa sebarang getaran, walau seinci. Saluran VHF antarabangsa 16, ini kapal di Raja Maharaja Lela. Suara dari pembesar suara di anjungan memecah kesunyian. Ia adalah suara Kapten Ahmad Shah. Tiada nada keangkuhan kerana telah menipu armada terkuat di dunia. Tiada juga keterujaan kerana telah mengatasi perbezaan kekuatan yang besar. Hanya suara yang tenang, dalam, dan penuh dengan wibawa seperti lautan yang damai. Anda kini berada di dalam jarak pengesanan minimum radar Samson Anda. Kami amat menghormati mata kebanggaan tentara laut diraja, tetapi kami memilih jalan untuk tidak membutakannya dengan kekerasan, sebaliknya menjadi sebahagian daripada lautan itu sendiri. Kami menganggap latihan ini tidak lagi bermakna untuk diteruskan. Sila sahut, kata-kata itu menggegarkan jiwa Kapten Sterling, lebih mendalam daripada mana-mana letupan peluru berpandu. Di dalam jarak pengesanan minimum. Itulah titik buta mutlak di bawah kaki mereka, wujud kerana radar gergasi British yang terlalu cemerlang itu, terlalu khusus untuk melihat bintang-bintang yang jauh. Maharaja Lela telah mengira ini dengan teliti melalui peperangan elektronik dan dengan sengaja memilih jarak dekat yang paling berbahaya sebagai zon selamat mutlak mereka, menjadi sebahagian daripada lautan. Katamu? Kapten Sterling merenung frigat kelabu di luar tingkap yang mengacukan meriamnya ke arah mereka. Mereka boleh menarik picu pada bila-bila masa. Menghantar mereka ke dasar laut adalah semudah memetik jari. Tetapi pihak Malaysia tidak menggunakan sebarang keganasan fizikal. Hanya dengan fakta bahwa mereka berada di situ, tanpa sebarang kalar, mereka telah meruntuhkan sepenuhnya formula keputusasaan mutlak 12 lawan 1, bukan untuk memusnahkan lawan, tetapi untuk melumpuhkan kehendak lawan untuk berperang. Terdapat falsafah pahlawan di situ, yang berakar umbi berbeza daripada pemikiran ketenteraan barat yang melawan kekuatan dengan kekuatan. Ia adalah falsafah untuk menguasai keadaan tanpa perlu bertarung, seperti seorang pesilat handalan, Kapten, kita. Timbalannya memandang Kapten Sterling dengan wajah pucat. Semua kru di anjungan kehilangan kata-kata, hanya merenung raksasa senyap di luar tingkap. Kapten Sterling perlahan-lahan menurunkan teropongnya. Keangkuhan elitnya telah hilang sepenuhnya dari wajahnya. Yang ada hanyalah kesedaran yang jernih tentang kelemahannya sendiri dan rasa kagum yang tulen dan tidak terhingga terhadap jurutera Malaysia yang telah menjelmakan falsafah yang tidak pernah diketahuinya. Alihkan sistem kawalan senjata ke mod sedia. Sampaikan kepada semua kapal, latihan ini adalah kekalahan kita. Setelah memberikan perintah kekalahan itu dengan tenang tetapi jelas, Kapten Sterling menegakkan badannya dan berdiri tegak di hadapan tingkap anjungan. Dan ke arah Maharaja Lela yang berdiri senyap di dalam kabus, dia perlahan-lahan memberikan tabik hormat, isyarat tentera laut diraja yang paling indah dan paling penuh hormat. Tidak sangka kekalahan pun boleh kelihatan begitu indah, bisiknya. Teknologi Malaysia bukan sekadar senjata,
Ia adalah jelmaan ketekunan mereka terhadap keamanan. Ia adalah saat di mana Komander Empire British yang agung dan megah itu menundukkan kepalanya dengan penuh hormat di hadapan perisai halimunan Malaysia yang telah menyenyapkan armada terkuat di dunia tanpa melepaskan walau sepucuk peluru. Bagaimana pendapat Anda? Kemenangan luar biasa ini menunjukkan satu fakta, bukan kekuatan untuk memusnahkan lawan, tetapi kekuatan untuk mematahkan semangat mereka untuk berjuang adalah perisai yang paling ampuh. Apa yang membuatkan Kapten Elit British itu tunduk hormat bukanlah sekadar teknologi terkini. Ia adalah ketekunan Malaysia terhadap keamanan, satu falsafah unik untuk mempertahankan diri tanpa bertarung dengan larut ke dalam alam semula jadi dan menguasai keadaan tanpa melawan kekuatan dengan kekuatan untuk mematahkan hati lawan sebelum menyilangkan pedang. Inilah intipati sebenar pencegahan. Sehingga kita bertemu lagi dalam kisah keajaiban yang seterusnya.